Allah Tuhan sekalian alam, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan daripadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada segala kejahatan perbuatan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kita kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat menambahkan lagi keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, minggu yang lepas telah kita ceritakan berkenaan dengan apa yang telah berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hudaybiyah, berlaku Bai'atul Ridwan dan berlaku perjanjian Hudaybiyah. Jadi kita revision sikit perjanjian-perjanjian tersebut. Pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melaksanakan umrah pada tahun tersebut, yakni pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi SAW dibenarkan untuk melaksanakan umrah pada tahun yang akan datang, iaitu tahun ke-7 Hijrah. Dan visa yang diorang bagi pada ketika itu hanyalah selama 3 hari saja. Kebenaran untuk duduk di kota Mekah ketika mana pelaksanaan umrah pada tahun ke-7 Hijrah hanyalah selama 3 hari. Dan kedua, genjatan senjata selama 10 tahun. Tak boleh berlaku peperangan selama 10 tahun di antara orang Islam dan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Dan yang ketiga, sesiapa sahaja yang hendak bersama dengan Nabi SAW boleh melakukan hal tersebut. Dan sesiapa yang ingin bersama dengan orang-orang Quraisy Mekah, kabilah-kabilah lah. Ni yang ketiga ni merujuk kepada kabilah. Mana-mana kabilah nak bersama dengan Nabi boleh buat demikian. Mana-mana kabilah nak bersama dengan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah pun boleh buat demikian. Dan jika misalnya kabilah-kabilah yang bersatu dengan mereka itu diserang oleh mana-mana pihak, mana kabilah-kabilah tersebut boleh dibantu oleh pihak yang telah mereka bersatu dengan mereka. Dan yang keempat, mana-mana individu daripada orang-orang Quraisy Mekah pada ketika itu melarikan diri ke Nabi SAW tanpa izin wali dia. Tak kisahlah mak ayah dia ke, suami dia ke, penjaga dia ke dan sebagainya, mesti dikembalikan kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah semula. Dan sesiapa pun yang daripada pihak Nabi SAW yang melarikan diri ke pihak Quraisy, dia tidak akan sama sekali dikembalikan kepada pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dengar perjanjian ini seolah-olah macam berat sebelah kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, sehingga menyebabkan pada ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kebanyakan daripada mereka tidak mempersetujui apa yang telah dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian tersebut. Tetapi sebelum daripada tu, bila mana berlaku perjanjian tersebut, wanita-wanita mukminat ni, muslimat-muslimat di kalangan orang Islam pada ketika itu nak minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Nabi, minta untuk dikembalikan semula kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah supaya mereka ini dapat bersama-sama dengan suami mereka. Mana kata ada di kalangan orang yang berhijrah di kota Madinah Al-Munawwarah pada ketika itu bersama-sama dengan Nabi, di kalangan mereka adalah pihak muslimat yang mana mereka ini masih lagi isteri kepada orang-orang kafir yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi Nabi SAW menolak permintaan mereka tersebut.
Sebab apa? Kalau kita tengok di perjanjian yang keempat tadi, siapa-siapa saja yang nak balik semula kepada orang musyrikin Quraisy Mekah, dia boleh balik, tapi bila balik saja ke sana, mereka tidak akan dikembalikan semula kepada Nabi SAW. Dan sesiapa yang tidak mendapat keizinan wali dia, sama ada mak ayah dia, suami dia ke, penjaga-penjaga dia, tak benarkan, dia kena kembalikan. Maka dalam hal ni Nabi kata tak boleh. Sebab apa? Dalam perjanjian tersebut tak adalah dikhususkan atau tidak secara umum, tidak merujuk kepada lelaki ataupun perempuan, maka Nabi kata ini khusus untuk bagi lelaki saja. Bagi wanita tak boleh. Sehinggalah lepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Mumtahinah. Kadang kita boleh sebut dengan Al-Mumtahanah pun boleh, Al-Mumtahinah pun boleh. Kedua-dua lafaz ini kita boleh sebutkan, dan ini kita boleh lihat di dalam ayat ke-10 surah Al-Mumtahinah ataupun Al-Mumtahanah. Dia berada di dalam juzuk yang ke-27. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman. Okey, muka surah Al-Mumtahanah ayat ke-10, juzuk yang ke-27, muka surat 550. Muka surat 550 kalau kita nak tengoklah. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila mana perempuan-perempuan mukminat datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allahu a'lamu biimanihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mengetahui iman mereka ni, perempuan-perempuan tersebut, wanita-wanita muslimah tersebut. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kamu tahu mereka semua perempuan-perempuan itu mukminat yang sejati, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan sesekali kau hantar pulang mereka, perempuan-perempuan tersebut, kepada orang-orang kafir. Kenapa kata Allah? La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Sesungguhnya mereka, perempuan-perempuan mukminat, tidak halal bagi mereka, suami-suami mereka yang kafir. Wala hum yahilluna lahun. Dan orang-orang kafir, suami-suami kafir mereka itu juga tidak halal bagi perempuan-perempuan mukminat, perempuan-perempuan muslimat. Wa atuhum ma anfaqu. Dan kalaulah mereka ingin bercerai untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penceraian, maka berilah balik mahar suami yang telah diberikan. Mana kata suami yang kafir dulu pernah beri mahar kepada perempuan tersebut, cara nak selesaikan masalah ni dengan bercerai, bayar balik mahar yang telah diberikan kepada perempuan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan taklah berdosa ke atas kamu mengahwini mereka apabila mana kamu telah bayar kepada mereka maharnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala tumsiku bi'asamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Dan janganlah kamu tetap berpegang dengan tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. So daripada sini ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, inilah arahan daripada Allah lah. Kalaulah di kalangan mereka, di kalangan para sahabat lelaki pada ketika itu masih ada lagi hubungan suami isteri dengan perempuan-perempuan kafir musyrikin Quraisy Makkah pada ketika itu, Allah Ta'ala arahkan mereka untuk ceraikan isteri-isteri mereka lah. Dan begitulah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam mengadili di antara kamu. Wallahu alimun hakim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi mengetahui dan bijaksana. Puan Raini ada tanya soalan ke kat tangan? Ya. Tak dengar suara puan. Juzuk 28 Ustaz. 28. Juzuk 28. Juzuk 28 surah Al-Mumtahanah, muka surat 550 ayat ke-10. Ya.
Dan kita boleh lihat lepas saja ayat ni turun, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan telah menceraikan dua isterinya yang kafir lah. Kemudian dua orang isteri yang bekas isteri Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang yang dikahwini Muawiyah dan seorang lagi dikahwini oleh Safwan ibn Umayyah. Dan Nabi SAW, bila kita tengok tadi ayat Allah SWT kata famtahinuhun, maka ujilah mereka. Macam mana Nabi nak menguji keimanan mereka pada ketika itu disebut di dalam ayat ke-12 surah Al-Mumtahanah. Muka surat yang terakhir dalam surah Al-Mumtahanah, kita boleh tengok ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'naka ala alla yushrikna billahi syai'a wala yasrikna wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai Nabi, apabila mana datang kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbai'ah janji setia dengan kamu, bahwasanya mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka mengada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan menderhakai dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, bai'ah mereka, dan mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, maka Nabi SAW sendiri pada ketika itu melaksanakan satu bai'ah lah, janji taat setia. Siapa yang betul-betul beriman, perempuan-perempuan yang duk tanya tadi, kena bai'ah dengan Nabi bahawasanya mereka ini tidak akan sekali-sekali menyengutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anaknya, dan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jadi kita fahami perempuan-perempuan mukminat yang pada asalnya nak kembali kepada suami mereka, Tuhan halang, tak bagi. Kerana apa? Orang kafir tak boleh memperisterikan isteri yang mukminat. Sama juga lelaki yang mukmin tak boleh memperisterikan isteri yang kafir. Macam mana pula kahwin campur yang kita duk dengar tu, ada perbincangan dia, dan kebiasaannya merujuk kepada mereka yang berkahwin dengan ahlul kitab lah. Yang betul-betul ahlul kitab, contohnya Yahudi ke Nasrani ke, tapi ada syarat-syaratnya juga. Tapi lebih kepada lelaki lah. Kalau perempuan tu ada perbincangan di dalam hukum fiqh yang kita kena dalami lah. Tak sempatlah kita nak hurai satu-satu sebab dia ada satu bab berkenaan dengan kahwin campur ni di dalam perbincangan fiqh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. So antara hikmah yang kita tengok tadilah, perjanjian Hudaibiyah tadi, ramai sahabat-sahabat Nabi tidak kata berpuas hati dengan perjanjian tersebut. Sehingga kan yang paling tunjukkan tak puas hati pada ketika itu siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Pertama sekali, mula-mula antara sahabat-sahabat ni tak puas hati. Kenapa? Nabi kata pertama kita akan tawaf berumrah pada tahun tersebut, tiba-tiba tak jadi pula. Dan Nabi SAW ni merupakan seorang Rasul. Dia berada di jalan yang benar. Jadi sahabat-sahabat pelik kenapa Nabi cepat sangat merendah diri, cepat sangat beralah balik ke kota Madinah tanpa memberikan apa-apa tekanan kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Sama ada peperangan ke dan sebagainya lah, supaya boleh juga untuk melaksanakan umrah. Sehingga kan selepas daripada tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di dalam kebenaran dan mereka ini berada di dalam kesesatan? Nabi kata, ya, betul. Dan kemudian Nabi Umar kata, bukankah kalau kita syahid, kita terkorban di dalam peperangan, kita akan digelar sebagai syahid, kita akan dijanjikan syurga. Padahal mereka yang mana korban, yang mati di dalam peperangan, mereka ini tak syahid, bahkan akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan Nabi kata, ya, betul.
Dan Umar pun kata, kalau begitu kenapa kita kena nak rendahkan agama kita? Kenapa kita perlu pulang? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi beri keputusan kepada kita. Kenapa kita cepat-cepat nak balik? Sedangkan Tuhan tak turun lagi wahyu pada kau. Kenapa kau terus bersetuju dengan perjanjian tersebut? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawasanya aku adalah utusan Allah, Rasulullah, dan aku tidak akan sesekali menderhakai Allah Azza wa Jal. Dialah penolongku dan sesekali tidak akan membiarkan aku begitu saja. Dan Umar kata, bukankah kau bagi tahu kepada kami bahawasanya kita akan bertawaf, datang ke Kaabah, bertawaf di sana dan melaksanakan umrah? Nabi kata, ya betul. Tapi adakah aku janji bahawasanya kita akan buat tahun ini juga? Umar kata, tak. Jadi kata Rasulullah SAW, engkau akan tawaf pada tahun depan. Okay. Jadi lepas daripada tu dia tak puas hati lagi. Dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tanya benda yang sama juga. Abu Bakar jawab sama seperti mana yang Nabi SAW jawab. Kemudian di akhir sekali Abu Bakar kata, patuhlah, taatlah perintah Nabi SAW sehingga engkau meninggal dunia nanti. Demi Allah bahawasanya Nabi SAW berada di atas kebenaran. Kemudian selepas daripada tu diturunkan suratul Fath kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun memanggil Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan membacakan ayat tersebut. Ayat di dalam suratul Fath kita boleh tengoklah cerita berkenaan dengan pembukaan kota Mekah dan sebagainya. Kemudian Umar kata, adakah ayat ini menandakan kemenangan orang Islam? Maka pada ketika itu Nabi kata, ya, itu adalah tanda kemenangan orang Islam apabila mana kita berjaya menakluki kota Mekah. Dan memang ternyatalah Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan kebenaran tersebut pada tahun ke-8 Hijrah. Nanti kita akan tengoklah bahawasanya orang-orang Islam berjaya menakluki kota Mekah. Tahun ke-6 Hijrah, peristiwa Hudaibiyah. Tahun ke-7 Hijrah, Nabi datang untuk laksanakan umrah. Kita panggil Umratul Qadha. Dan tahun ke-8 Hijrah nanti kita akan cerita berkenaan dengan Fathul Mekah. Jadi, bila Umar dengar ayat tersebut, hati dia pun kembali tenang. Dan diriwayatkan, lepas daripada tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tak senang hatilah. Seolah-olah macam orang kata melebih-lebih pula. Macam terkurang adab kepada Nabi SAW. Maka diriwayatkan selepas daripada itu, Umar kata, aku banyak melaksanakan kebaikan dan hasanah, sedekahnya, solatnya, supaya mudah-mudahan kesalahan yang telah aku buat kepada Nabi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Antara hikmah pertama sekali lah daripada perjanjian Hudaibiyah, kita tengok genjatan senjata selama 10 tahun. Ini merupakan, orang kata, satu kelebihan yang besar kepada orang-orang Islam pada ketika itu, kerana ia menunjukkan bahawasanya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bebas untuk menyebarkan dakwah di mana saja yang Nabi suka tanpa halangan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Kita tahu juga yang sebelum ni Nabi ada ambush beberapa tempat yang dikenali sebagai jalan pedagang-pedagang musyrikin Quraisy Mekah, sama ada nak ke Syam ke, nak ke Iraq ke, nak ke Yaman ke dan sebagainya. Okey. Dan walaupun Nabi pergi ambush ke sana, kalaulah orang-orang Islam nak melalui jalan yang sama, berjumpa dengan kafilah-kafilah dagang musyrikin Quraisy Mekah, kalau berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, dibunuh ke, peperangan kecil ke berlaku di sana, ia akan merosakkanlah, akan menakutkan dan memberikan kesan yang buruk kepada orang Islam. Tapi bila mana genjatan senjata selama 10 tahun ini berlaku, persetujuan telah dipersetujui, cadangan tersebut dipersetujui, maka Nabi SAW dan sahabat-sahabat boleh menyebarkan dakwah ke mana saja, nak bawa dakwah ke mana saja, rombongan-rombongan Islam nak pergi ke mana saja, tanpa ada halangan dan penuh keamanan lah. Kalau tidak sebelum ni dalam keadaan ketakutan. Nak pergi ke sana, mungkin jumpa dengan tentera musyrikin Quraisy Mekah dan sebagainya. Sebab itu, tahap yang kedua lepas daripada perjanjian Hudaibiyah ni, kita akan nampak
Nabi SAW banyak menghantar surat-surat kepada raja-raja di luar Jaziratul Arab. Di luar tanah Arab pada ketika itu, jumpa dengan Raja Romnya, Parsinya dan sebagainya. Hasil faedahnya daripada mana? Hasil faedahnya daripada genjatan senjata selama 10 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian yang ketiga tu, pada asalnya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ni tidak pernah orang kata mengiktiraf negara Islam, mengiktiraf agama Islam pada ketika itu, orang Madinah sendiri. Tapi bila mereka mengatakan mana-mana kabilah nak bersatu dengan Nabi boleh buat macam tu, mana-mana kabilah nak bersatu dengan orang musyrikin Quraisy Mekah boleh buat begitu. Ini menunjukkan bahawasanya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah dah tak fikir apa dah. Kalau tak sebelum ni, mereka lah yang nak tunjuk mereka ni paling kuat. Semua kabilah di tanah Arab mesti kena ikut mereka. Tapi pada ketika itu mereka dah seolah-olah menyenderah diri, mengakui kekuatan orang Islam pada ketika itu, sehingga kan membuat perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah ni membenarkan Nabi nak pergi jumpa mana-mana kabilah yang dia suka, ajak mereka untuk ke Islam, untuk memeluk Islam, boleh buat demikian dengan aman dan tak jadi masalah. So ini menunjukkan bahawasanya kekuasaan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah makin menurun dan merudumlah. Orang lebih nampak tentera Islam, pemerintahan Islam di kota Madinah Al-Munawwarah semakin diangkat darjatnya berbanding sebelum-sebelum ini. Orang-orang musyrikin Quraisy Mekah tidak pernah mengiktirafnya. Mereka tak fikir apa dah. Yang penting mereka selamat, aman, duduk kat Mekah, orang Islam tak datang ke Mekah Al-Mukarramah nak buat kacau di sanalah. Dan seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan kita boleh lihatlah bahawasanya walaupun tadi yang keempat tadi lebih kepada orang-orang kafir lah. Dia kata kalau siapa nak masuk Islam, jika misalnya tak dapat keizinan wali dia, mesti dikembalikan. Ini pun antara faedah dakwah juga. Walaupun di kalangan mereka tersebut tak boleh nak pergi ke Madinah duduk dengan Nabi pada ketika itu, berhijrah dengan Nabi atas sekatan penjaga-penjaga mereka, mereka tetap boleh menyebarkan dakwah di kalangan orang Mekah pada ketika itu dengan aman. Sebab kita boleh tengok dalam surah Taubah lah, fa in istansarukum 'ala ad-din fa 'alaikumun nasr. Macam tu ke ayat dia, saya tak ingatlah. Apabila mana mereka memohon pertolongan di atas agama, maka Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada ketika itu tetap kena memberikan pertolongan kepada mereka yang meminta lah untuk dalam urusan agama lah. Kita boleh lihat dalam surah Taubah, saya tak ingat ayat ke berapa lah. Sebab dalam ayat ke surah Anfal, maaf saya lupa lah surah Anfal ataupun surah Taubah. Cumanya Nabi SAW, Allah Ta'ala menekankan bahawasanya orang-orang yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, seolah-olah Allah Ta'ala beritahu dalam ayat tersebut, bukan jadi tanggungjawab mereka untuk melindungi mereka yang belum berhijrah pada ketika itu, sehinggalah mereka berhijrah. Tetapi kalau mereka meminta pertolongan di atas agama, maka orang-orang Islam perlu tolong mereka lah atas urusan agama. So dalam perjanjian keempat tadi, walaupun nampak macam berat sebelah kepada orang musyrikin Quraisy Mekah, tak izinkan, tapi dakwah tetap berjalan di dalam kota Mekah Al-Mukarramah. Tu dia. Dan berlaku peristiwa lah. Ada juga yang pada ketika itu nama dia Abu Bashir. Bila mana Nabi SAW balik ke kota Madinah Al-Munawwarah, waktu tu ada satu orang daripada kaum muslimin yang mendapat siksaan di kota Mekah Al-Mukarramah, namanya adalah Abu Bashir. So Abu Bashir ni merupakan salah seorang daripada kabilah Saqif. Pada ketika itu yang merupakan kabilah Saqif ni sekutu daripada Quraisy Mekah juga. Dan bila mana Abu Bashir ni pergi sampai ke Madinah untuk bersama-sama dengan Nabi SAW, orang-orang Quraisy mengutuskan 2 orang daripada kalangan mereka untuk cari balik orang tadi di kota Madinah Al-Munawwarah.
dan ingatkan Nabi perjanjian yang telah dijanji oleh Nabi. Bahawasanya siapa yang tak dapat izin wali dia, kena kembalikan semula. Dan Alhamdulillah, akhir sekali, pada ketika itu seperti mana yang dijanjikan, Abu Bashir dikembalikan semula kepada dua utusan tadi untuk balik semula ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sehinggalah perjalanan mereka pada ketika itu terhenti di tempat yang dikenali sebagai Dhul Hulaifah, yang kita panggil sekarang Masjid bin Aliyah. Singgah di sana. Bila singgah di sana, dua orang tadi duk berehat lah. Sehingga kan pada ketika itu Abu Bashir, bila mana dia melihat pedang yang dipegang oleh dua utusan tadi, dia kata, dia pujilah pedang tersebut. Pedang yang kau pegang ni cantik dan sebagainya. Sehingga kan utusan Quraisy tu pun kata, ya memang pedang ni pedang yang bagus dan aku dah banyak bunuh orang dengan pedang ni. Lalu Abu Bashir kata, tak apa Abang Mai, kat aku nak tengok kehebatan dan kecantikan pedang ni yang kau kata tadi. So bila mana utusan tadi, Quraisy tadi, diberi pada Abu Bashir pedang tersebut, tak fikirlah dia terus bunuh salah seorang daripada utusan Quraisy tadi. Sehingga menyebabkan salah seorang daripada utusan Quraisy tadi, kan ada dua orang, seorang dah mati, seorang lagi berlari masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah sampai masuk ke dalam Masjid Nabawi, jumpa dengan Nabi, bagi tahu sesungguhnya kawan aku telah dibunuh oleh Abu Bashir. Bila Nabi dengar macam tu, alamak, dia ni buat pasal pula dah. Boleh jadi akan, kalaulah si utusan Quraisy ni balik semula ke Mekah, nanti akan timbul peperangan lah, boleh tercetus peperangan sebab seolah-olah telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Maka pada ketika itu, Abu Bashir bila mana dia lihat Nabi seolah-olah nak pulangkan semula Abu Bashir kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, dia terus larikan diri. Sehinggalah dia melarikan diri di kawasan persisiran pantai, yang bahawasanya jalan tersebut menjadi jalan utama kafilah-kafilah dagang orang-orang musyrikin Quraisy Mekah untuk ke Syam pada ketika itu. Berita ni sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah, sehingga membangkitkan semangat-semangat orang Islam yang duduk di kota Mekah pada ketika itu, seperti mana Abu Jandal dan sebagainya lah. Mereka ni masuk Islam dah, tapi wali dia tak izinkan, perjanjian pun dah berlaku, diorang pun tak boleh pergi ke Madinah. Jadi bila dengar saja Abu Bashir buat macam tu, ramai daripada mereka orang Islam yang mana terseksa di kota Mekah pada ketika itu tak boleh nak keluar, mereka terus larikan diri bersama-sama untuk bergabung dengan Abu Bashir di kawasan pesisiran pantai tersebut. So bila dekat sana pula, apa yang berlaku, Abu Bashir dengan tim-tim dia ni, tadi yang bersatu dengan Abu Bashir ni, semua kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy Mekah lalu saja dekat situ, mereka tahan, mereka rampas harta-harta tersebut, harta-harta dagang tersebut. Dan ini memberikan, orang kata, satu tekanan kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, sehingga kan selepas daripada tu, orang-orang musyrikin Quraisy Mekah sendiri sampaikan pesanan kepada Nabi, bagi tahu pada Nabi, siapa-siapa saja yang menyerah diri nak masuk Islam kepada engkau, boleh buat demikian, tak jadi masalah. Mana kata tadi perjanjian yang asalnya kena ada izin wali dia tadi, telah hilang begitu saja. Sebab apa? Mereka tertekan dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bashir dan beberapa kawan dia yang menahan kafilah-kafilah dagang Quraisy di persisiran pantai tersebut. Sebab apa? Barang makanan ke tak sampai di kota Mekah. Dia akan kacaulah sistem pemakanan, ekonomi orang musyrikin Quraisy Mekah pada ketika itu. So, untuk mengelakkan daripada berhadapan krisis ekonomi yang sangat teruk, maka apa yang berlaku? Mereka pun berlepas diri, mereka pun menyerah, kata tak apalah, siapa-siapa saja nak duduk dengan Nabi, nak menyerah diri, duduk dengan Islam, walaupun tanpa izin wali dia, boleh buat demikian, tak jadi masalah. So, alhamdulillah, walaupun kita tengok Abu Bashir ni nakal juga, dan Nabi kata apa siapa buat macam tu, boleh timbul peperangan dan sebagainya. Tapi dia buat juga kerana dia nampak yang dia cari hanyalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan lah bagi Abu Bashir dan bersama sahabat-sahabat. Alhamdulillah, mereka pun kembali semula di kota Madinah Al-Munawwarah bersama-sama dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pada awal tahun ke-7 Hijrah,
Ramai orang, taklah ramai, ada beberapa lah yang terkenal. Kita panggil sebagai panglima perang orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, akhirnya masuk Islam. Dan salah seorang daripadanya kita boleh lihat Amru al-As, Khalid al-Walid. Khalid al-Walid cerita Hudaibiyah tu, kita kata dah yang dia dah buat roadblock dengan 200 tentera berkuda dan nak serang Nabi waktu Nabi solat, tapi bila Nabi solat dengan cara solat khauf. Jadi dia pun timbul rasa takjub pada Nabi. Kata pelik Nabi ni. Macam tahu-tahu je kita nak serang waktu tu boleh pula solat dengan cara macam tu. Jadi dia minat pada Nabi dan ditakdirkan Khalid al-Walid memeluki Islam selepas daripada tahun ke-6 Hijrah, yakni di awal tahun ke-7 Hijrah. Dan kita boleh lihat juga Uthman ibn Talha radhiyallahu anhu juga masuk Islam. Dan bila mana mereka ini sampai di hadapan Nabi SAW, Nabi pun kata sesungguhnya Mekah, orang-orang Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Tiga orang ni bukan main-main ni. Ni panglima-panglima perang yang hebat pada ketika tu. Bila geng-geng ni masuk, tiga orang ni masuk di kalangan, masuk Islam, duduk dengan Nabi, automatik kekuatan Islam semakin bertambah dan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah semakin takut untuk memberi tekanan dan apa sahajalah yang boleh menyakiti orang Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Itulah cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan kesimpulan daripada cerita Hudaibiyah yang telah kita dengar. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan bincangkanlah berkenaan dengan tahapan kedua dakwah Nabi. Lebih kurang tahapan yang ketiga lah. Sebab kita dah tengok tahapan yang pertama, 13 tahun Nabi berdakwah dengan penuh himmah, lemah lembut dan sebagainya. Sahabat-sahabat disakiti. Di kota Madinah Al-Munawwarah berlaku tahapan yang kedua bila dah berhijrah, berlaku peperangan, Nabi pun beri tekanan kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Ni tahapan yang ketiga ni boleh kita katakan bahawasanya pada ketika itu dakwah dapat dibebaskan dengan penuh sistematik dan komprehensif kerana Nabi target kepada ketua-ketua negara, raja-raja daripada negara-negara tempat-tempat di luar Jaziratul Arab. Okey, so insya-Allah berkenaan dengan perbincangan yang seterusnya kita akan bincang pada minggu hadapan insya-Allah berkenaan dengan surat-surat yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam